Okay, so kita dah masuk pada discussion untuk part yang ketiga. Di mana untuk part yang ketiga ni kita akan cover lagi 10 soalan yang merupakan soalan aneka gabungan ataupun multiple combination. Macam yang anak-anak pelajar sedia maklum, biasanya untuk soalan-soalan ini anda akan diberi 3 pilihan dalam Roman. Dan anda perlu memilihlah combination mana yang betul atau salah mengikut kehendak soalan. Okey, so kita mula dengan soalan yang ke-21. Okey, soalannya berbunyi DNA and RNA contain nucleotide as a basic structure. Which of the following is not the difference between DNA nucleotide and RNA nucleotide? Apa itu nucleotide? Ingat tak? Nucleotide adalah structure di mana dia akan ada satu pentose sugar, berbezalah. Kalau RNA, ribose sugar, DNA, deoxyribose dan strukturnya pun beza. Terikat pada carbon number 1 dengan nitrogenous base dan pada carbon number 5 akan terikat pula dengan phosphate group. So ini yang kita sebut sebagai nukleotide. So apa yang membezakan nukleotide DNA dan RNA dan yang mana statement kat bawah ni perbezaan yang salah? So untuk yang pertama, kita tengok pentose sugar untuk RNA has oxygen atom at carbon number 2 while DNA nucleotide does not has. Okey, kalau anak-anak pelajar rujuk balik ke dalam nota kita, memang betul berkenaan dengan structure of pentose sugar ini, yang membezakan deoxyribose dengan ribose adalah pada carbon number 2. Di mana kalau DNA nucleotide both hands of carbon akan terikat dengan H. Okey, sekejap madam padamkan dulu perkataan nukleotide ni supaya lebih jelas. Okey, so dua-dua akan terikat dengan H. Ini merujuk kepada deoxyribose sugar. Okey, ni tadi struktur nukleotide kan. Okey, kalau dia merupakan ribose sugar, pada carbon nombor 2 dia ni yang terikat adalah H dan OH. So dia ada oksigennya. So fakta ini betul. Okay. Base uracil can be found in DNA nucleotide. Okay. While base thymine can be found in RNA nucleotide. Betul ke? Okay. Kalau you tengok uracil dekat DNA, salah. Sepatutnya uracil dekat RNA. Thymine dekat DNA. So fakta ini salah. Pentose sugar of RNA nucleotide has oxygen at carbon number 3 while DNA does not has. Okey, sebenarnya pada carbon nombor 3 dia dah sama dah dengan rules yang lain di mana struktur dia sama, dua-dua ada O. Okey, sebab dia ada satu H dan satu OH. Yang membezakan diorang ni adalah pada carbon number 2. Kalau DNA, deoxyribose ni DNA lah. Okey, dua-dua H, manakala kalau this one iaitu ribose sugar pada carbon number 2 satu HOH. So fakta yang ini pun adalah salah. So soalan minta yang mana bukan perbezaan DNA RNA. Yang first ni betul. So jawapannya adalah 2 dan 3. Dua-dua ini adalah perbezaan yang salah berkenaan DNA dan juga RNA. Okey, so kita pergi kepada soalan 22. Untuk soalan 22, which of the following statement are correct about mitochondrion dan juga mitochondrion dan chloroplast? Apa dua persamaan karakteristik untuk dua organel ini? Okay, macam yang anak-anak pelajar tahu, okay, inilah dua-dua organel yang kategorinya adalah double membrane organel. Dia ada inner membrane dan ada juga outer membrane. Di sebalik itu, okay, dia juga merupakan organel yang sebenarnya tidak dependent kepada nukleus sebab it has its own DNA. Okay, dia ada DNA dia sendiri. Okay, kalau anak-anak pelajar tengok, selain tu dia ada juga ribosom dia sendiri. Okay, DNA dan juga ribosom dia sendiri lain daripada yang sel sedia ada. Okay, so kat sini yang mana yang betul? Okay, fakta pertama, dia kata both chloroplast and mitochondrion are organelle found in eukaryotic cell. So since dia ada membrane, so fakta ni betul, kedua-duanya dijumpai di dalam eukaryotic cell. Okay, kalau prokaryotik, dia tak ada organelle yang ada membrane. Okay, both chloroplast and mitochondrion are double membrane.
Okey, maknanya kalaulah mitokondrion rupa dia bentuk bujur macam ni, then dia ada pula inner membrane yang folded macam ni. Manakala kalau chloroplast, dia ada outer membrane, ada membrane, inner membrane. So, dua-dua adalah double membrane. Betul. Both chloroplast and mitochondria retain their own genome. Genome ini berkait dengan maklumat genetik, DNA. Retain, dia kekalkan DNA dia sendiri. Betul lah, sebab dia ada DNA dan ribosom dia sendiri. So, fakta ini pun betul. So, jawapan yang betul adalah donkey. Untuk soalan yang ke-23, okay, which of the following compound will require carrier protein? Okay, carrier protein ni yang macam mana? Carrier protein ini dia adalah struktur yang embedded pada plasma membrane, tapi dia boleh change dia punya conformation ataupun shape dengan bantuan ATP. Maknanya dia boleh transfer lah. Let's say ada bahan ni bind dekat dia, dan bila dia change configuration, dia akan boleh transport bahan tu in opposite direction. Okay. Berbeza dengan satu lagi jenis protein yang kita panggil sebagai channel protein. Kalau channel protein, dia tidak melibatkan perubahan shape dia. Di mana dia adalah protein, transmembrane protein juga. Tapi yang ada pada dia adalah liang ataupun kita panggil pore. So, pore inilah yang membenarkan bahan akan diangkut, ikutlah secara pasif ataupun aktif bergantung kepada kepekatan. Okay, melalui the pore, okay, untuk diangkut. Okay, tapi now kita nak tahu fakta tentang carrier protein in order to cross. Okay, apa? Which of the following require? Okay, end of the product of hydrolysis of maltose. Ini merujuk kepada glukos. Adakah glukos, kan? Bila kita hydrolyse maltose jadi glukos. Adakah glukos kalau nak diangkut perlukan carrier protein? Yes. Okay, fakta ni betul. Monomer of polypeptide. Siapa monomer of polypeptide? Bab ni bab 2 tapi dia kaitkan dengan molecule of life. Okay, ini merujuk kepada amino acid. Okay, amino acid masih lagi merupakan large molecule. So yes, dia memerlukan carrier protein untuk angkut dia. Dia tak muat nak halus channel. Okay, tapi hydrogen ion or proton involved in pH regulation ini tidak melalui carrier protein. Sebaliknya, kalau you tengok, dia melalui channel protein. Okay, kategori dia ni adalah charge ataupun polar molekul. Okay, di mana dia adalah ion charge. Okay, ion lah. Okay, kategorinya ion. Okay, so jawapan yang betul adalah jawapan yang betul adalah 1 dan 2. Okay, sebab dia nak yang berkenaan dengan carrier protein. Okay, seterusnya soalan yang ke-24. Which of the following event can contribute to genetic variation? Dan kalau kita tengok term-term yang digunakan non-sister chromatid, homologous chromosome, ini berkait dengan chapter 3, cell division. Okay, so berkenaan dengan cell division, okay, exchange of segment between non-sister chromatid contribute to genetic variation. Perubahan, maknanya genetik anak akan berbeza dari mak. Apa yang contribute kepada itu? Exchange of segment between non-sister chromatid ini merujuk kepada proses crossing over. Okay, apabila homologous chromosome duduk sebelah-sebelah dan dia intersect with one another, so akan berlakulah exchange of genetic material. So ini betul. Randomly arrangement of homologous chromosome. Okay, betul juga. Ini merujuk kepada independent assortment. Okay, yang berlaku sewaktu metaphase. Di mana sewaktu metaphase kita tahu, okay, pada metaphase plate, okay, let's say this one adalah pasangan yang pertama, pasangan kedua, pasangan ketiga. Okay, tak semestinya yang warna merah dengan biru ni adalah satu kromosom mak, satu kromosom ayah. Okay, susunan ini dia boleh random. Tak semestinya yang biru satu belah, merah satu belah. Tak. It can be random. Okay, jadi semua 46 kromosom tu dia just mesti sama size,
Tapi cara susunan random. So ini akan menyebabkan anak tu nanti pun, okay, gamit yang terhasil tu pun combination dia lain-lain. Okay, so fakta ini juga adalah betul. Okay, separation of homologous chromosome. Okay, kenapa fakta ni salah? Separation of homologous chromosome merujuk kepada sekiranya tak berlaku crossing over, okay, homologous chromosome yang duduk sebelah-sebelah ni, dia tak cross pun, pada waktu anaphase, okay, dia move toward opposite pole. Adakah bila dia move pada opposite pole masa anaphase, okay, menyebabkan genetic material dia berbeza? Tidak. Perkara ni tidak menyebabkan, tak contribute pada genetic variation. So bila soalan 3 salah, jawapan 3 salah, jawapan yang betul adalah ayam. Okay. So seterusnya kita akan pergi kepada soalan yang ke-25. Which of a statement correct meaning of dominant allele? Okay, kita tahu dalam satu karakter dia akan ada dominant allele, dia akan ada recessive allele. Bila allele ini berpadanan, barulah dia jadi genotype. Contoh, katalah kita cakap tentang ciri height. Okay, so apa itu dominant allele? Mungkin T besar, ini allele-nya represent tall. Inilah dominant allele. Okay, so this is representing dominant allele. Tapi untuk ciri height ini, dia mesti juga ada recessive allele. Okay, T kecil mungkin kita kata dwarf, pendek, okay, ataupun kerdil. Okay, so yang mana karakter yang betul menceritakan tentang dominant allele? Okay, allele are fully expressed in the phenotype of heterozygous. Maksudnya yang ni, sekiranya contohnya lah T besar T kecil fully expressed. Apa ciri T besar T kecil? Dia akan jadi tall kan? So bila jadi tall, ini adalah ciri dominan. So dia menunjukkan ciri allele dominan ini fully expressed dalam keadaan heterozygous. So fakta ni betul. Bila allele dominan berpasangan dengan allele resesif tapi dia menunjukkan ciri dominan. Itu maksud fully expressed. Okay, it must the effect of another allele pair with it. Ini juga. Okay, yang dipasangkan dengan dia adalah ciri resesif T kecil, tapi ciri resesif tak keluar sebagai karakteristik. Itu maksud dia must, dia menutup ciri resesif tu. Okay, so fakta ini juga betul. Symbolized by capital letter. So dalam penulisan genotype, macam ni genotype lah kan? Okay, dia biasanya memang ditulis dengan menggunakan huruf besar untuk menggambarkan dominan. Huruf kecil yang menggambarkan resesif. So, untuk this question, ketiga-tiga fakta ini adalah betul. Okay, possible je sebenarnya. Ada yang fakta yang kesemuanya betul. Macam soalan 25 ni. Okay, next kita bergerak ke soalan yang 26. Okay, masih lagi soalan genetic inheritance. Okay, soalan ni, okay, dia ada trik. Tapi kalau you tak dapat atau tak mahir dengan trik ni, caranya ialah you buatlah cross ni satu-satu. Okay. So, apa trik dia? Saya ajar cara trik lah. Kalau nak cross satu-satu, saya rasa semua orang boleh cross satu-satu. Tapi apa cara yang pantas? Which of the following cross would produce F1? So, ini adalah dia punya parent lah. Okay. Parent. Ni parentnya. Yang mana parent ini, tak kira berapa anak dia, boleh menghasilkan anak A besar, A kecil, B besar, B kecil. Ni parentnya. Okay. So, kita kena tahu mana datang A besar, A kecil, B besar, B kecil dari setiap parent. Okay, kalau nak jadi A besar, A kecil, parent dia ni dari dua-dua bahagian ni mesti ada A besar dan satu lagi ni mesti ada salah satu yang menyumbang A kecil. Contoh, kalau kita nak dapat anak A besar, A kecil, parent ni ada A besar, A besar. A besar, A kecil. So, possible tak? Possible. Sebab mungkin A besar ini bergabung dengan A kecil ini. So, this one possible. Dapat anak A besar, A kecil. This one, A besar. So, confirm dia akan bagi anak dia A besar. A kecil, confirm dia akan bagi anak dia salah satu A kecil. So, possible juga. Tapi kalau this one, parent dia A besar. Dia possible bagi A besar je pada anak dia. Parent satu lagi pun A besar. So, possible tak dia dapat anak A besar, A kecil?
So sebenarnya inilah cara pantas bila you detect A besar, A besar, A besar, A besar nak hasilkan anak A besar, A kecil. So dia ni tak boleh menghasilkan anak A besar, A kecil. So dua ni boleh. Okay, kalau lah kita tengok B pula. Okay, this one B kecil, B kecil, B besar, B besar. So anak dia boleh tak dapat B besar, A kecil? Boleh. B besar, B kecil. This one B besar ada, B kecil ada. B besar, B besar. B besar ni boleh bergabung dengan B kecil ni. Boleh. So anak dia boleh juga. This one pun sama. Cuma yang tak boleh adalah this one. So sebab tu yang ni salah. So jawapan dia adalah ayam. Tapi Media harap you dapatlah trik tu. Kalau tak dapat, satu hal you nak kena cross satu-satu and it will consume time. So kena faham maknanya kenapa Media kata salah satu saja, sebab kita inherit salah satu gamit dari parent. Kalau lah A besar ni gamit dia memang A besar. This one pun A besar je. Kalau A besar A kecil, dia boleh bagi A besar pada anak dia atau A kecil. So salah satulah yang akan dapat. Okay? Right, so jawapan dia adalah ayam. Okay, another 4 question. Okay, now kita bergerak kepada soalan 27. Which of the following statement about sickle cell anemia is true? Okay, tadi pun ada tanya sickle cell anemia. Nampaknya set ni dia suka nak mahirkan you buat exercise tentang sickle cell anemia. So apa ciri tentang sickle cell anemia yang betul? Okay, it is caused by gene-based substitution. Sebab tu kita kena tahulah clue-clue ini. Okay, sickle cell anemia. Penyebab kepada sickle cell anemia adalah single base substitution. Betul? Okay, dia akan berlaku base substitution yang menyebabkan sickle cell anemia ni. Cause the normal shape of red blood cell become sickle instead of biconcave. Betul? Okay, nucleotide thymine on DNA is substitute with nucleotide adenine. Ini pun betul. Sebab asalnya sekuen dia adalah CTC tertukar menjadi CAC. Okay, C. Tak silap saya lah. Okay, so dia tertukar. So, ketiga-tiga fakta ini betul. Dan benda ni ada dalam kita punya notes. Okay, so jawapan dia adalah donkey. Soalan yang ke-28. Okay, recombinant DNA. Tadi dah banyak. Kat bawah ni ada lagi. Dia kata figure 3 show the gene cloning using bacterial plasmid. Okay, plasmid yang biasanya kita akan gunakan. Tools ini adalah sebagai apa? Dia inilah yang bertindak sebagai cloning vector. Tools yang ketiga. Okay, di mana dia carry gene of interest itu. Okay, ke dalam host cell. Why it is necessary to carry out screening? Okay, tak ada kaitan pun sebenarnya ayat atas dengan ayat bawah ni. Okay, soalan dia nak tanya kenapa kena carry out screening? Apa pentingnya proses screening tu? Okay, so kita tengok proses screening dia kata they are bacteria which are not transformed. So melalui proses screening kita nak detect bakteria yang tak transform. Maksud bakteria yang tak transform, sewaktu step transformation, okay, bakteria ini adalah bakteria yang tak ambil plasmid. Okay, no plasmid. So betul tak step screening kita nak pastikan kita eliminate benda ni? Yes, betul. Kita tak nak ada bakteria yang macam ni. Sebab tu bila dia tak ada plasmid, kita grow dalam ampicillin, dia tak akan tumbuh dalam medium tu. Okay, so ini tujuan, betul. The bacteria which do not undergo amplification. Adakah screening tu tujuannya kita nak tengok bakteria mana yang tak boleh membiak ataupun tak boleh undergo tambah bilangan je? Fakta ni salah. Kita tak nak kisah pun dia boleh ke tak boleh ke. Yang ni bukan tujuan utama kita buat proses screening. Okay, they are bacteria which are transformed with non-recombinant. Maknanya kita nak tahu adakah ada juga bakteria yang transform. Okay, dia ambil plasmid, tapi plasmid ini kategori dia apa? Kategori dia adalah non-recombinant. Maknanya plasmid ni tadi waktu step insertion dia tak ambil gene of interest. Okay, so jawapan yang betul adalah 1 dan 3. Kejap. Okay, so jawapan dia adalah 1 dan 3. So anak-anak pelajar kena pilih 1 dan 3 lah, iaitu jawapan B ni. Okay, alright, so untuk yang ke-29, which of the following is the role of restriction enzyme? Okay, apa kerja restriction enzyme?
apa dia buat sebenarnya sewaktu restriction enzyme ni kita guna masa step mana? Okay, restriction enzyme we do use in step 2, which is waktu cut. Apa kerja dia? Dia potong apa? Adakah dia potong DNA ligase? DNA ligase ni enzim juga. Buat apa nak potong DNA ligase? Dia potong DNA vector. DNA vector ini adalah plasmid. Adakah dia potong vektor saja? Dia juga potong target cell, DNA of target cell, source cell yang panjang-panjang. Dia potong-potong untuk menjadi DNA fragment. So, jawapannya adalah 2 dan 3. Okey, sebab tu Madam kata dalam bab rekombinant 5 tools tu kena mahir dan 5 step tu. Dan soalan mesti banyak sebab bilangan jam kita belajar bab ni banyak. Okey. Dan untuk soalan yang terakhir, soalan yang ke-30 untuk set yang terakhir juga. Okay, which of the following are true about the event occur during fertilization in human as shown in figure 4 below? Okay, so ditunjukkan gambar, nampak sperm ni ada pelbagai stage yang masuk. Dalam bab fertilization, anak-anak pelajar kena ingat tentang layer-layer yang ada pada secondary oocyte. Okay, layer paling luar ini adalah corona radiata. Layer kedua yang jelly-like structure ini adalah zona pellucida. Dan kita akan ada plasma membrane of secondary oocyte. Okay, followed by ada granule-granule ini yang kita panggil sebagai cortical granule. Okay, kalau dalam set-set sebelum ni, dia banyak minta kita susunkan proses-proses yang terlibat dalam fertilization. Okay, tapi now dia kata fakta mana yang betul. Okay, berkenaan fertilization in human. Cortical granule release enzyme to harden zona pellucida. Betul tak? Okay, apabila ada satu sperm head membrane yang attach pada plasma membrane ini, dia menyebabkan membrane akan jadi polarized dan cortical granule release enzyme dia. Dan enzim tu buat apa? Dia keraskan zona pellucida yang jelly-like tadi supaya hanya satu je sperm yang akan berjaya fertilize. Yang lain tu kat mana dia tengah berada akan terhenti. So dia punya enzim dekat kepala akrosom enzim tu dah tak boleh dah nak hydrolyze that zona pellucida. So betul. The sperm head membrane fuse with secondary oocyte membrane. Betul. Okay, selepas menembusi zona pellucida, membrane dengan membrane sperm dengan membrane ovum ni kena touch dulu. Okay, ni dia bukan susun-susun, dia nak cakap fakta mana yang betul. Okay, pun betul. Okay, fakta yang ketiga, corona radiata, yang paling luar ni, corona radiata is digest by acrosomal enzyme. Fakta ni yang pelajar selalu keliru. Acrosomal enzyme akan digest zona pellucida. So macam mana nak tembus corona radiata? Ini dibuat oleh strong tail movement of sperm. Okay, maknanya apabila sperm dah selesai menjalankan capacitation, pada step awal acrosomal reaction ialah strong tail movement akan menyebabkan kepala sperm tu akan gerudi layer zona corona radiata. Barulah bila sampai layer zona pellucida dia akan release akrosom enzim yang terdiri daripada hyaluronidase dan proteolytic enzyme. So untuk this one jawapan dia adalah 1 dan 2. So pilihan jawapan yang betul adalah ayam. So cukup dah 5 trial dan Madam rasa semua set-set yang kita cuba cari, kita cuba gubal, tukar-tukar dengan kolej lain, okay, telah kita juga bincangkan. Okay, so dengan sedikit usaha kami ini, kami harapkan anak-anak pelajar terus bersemangat untuk ulang kaji dan lakukan yang terbaik untuk PSPM kali ini. So with that, Madam doakan yang terbaik. Thank you very much. Semoga perkongsian ini memberi manfaat. Assalamualaikum.